Baik, kembali dalam cerita. Tadi saya bersama dengan Faris Azman. Kita lihat bagaimana dia bertugas dan juga cerita berkaitan dengan haji dan juga petugas haji yang telah pun berlepas ke Tanah Suci bagi Haji 2022 kali ini. Dan waktu ini saya bersama dengan Ridauddin Daud. Ini juga antara wartawan-wartawan berpengalaman. Dah berapa tahun jadi wartawan, Daudin? Tak sangka sebenarnya tahun ni tahun yang ke-9. Tahun yang ke-9. Sebelum ni bersama dengan Sinar Harian. Betul. Sinar Harian saya ingat lagi dia ada squad bawa masa mula-mula dulu kan. Saya salah seorang skuad Kuala Kangsar dulu. Kuala Bawa Kangsar. kancil tinted hitam, rim kompang panggil. Rim biasa je. Sekarang Sinar Harian rakan kita di Awani. Betul. Dan juga kita ada Sinar Awani pada pukul 8 setiap malam. Apa antara perkara yang membuatkan, tadi saya tanya Faris lainlah, sebelum nak cerita pasal perkara lain ni, apa yang membuatkan Ridauddin nak jadi wartawan? Sebab Ridauddin suka cakap kan, orang kata wartawan ni banyak cakap. Dia sebenarnya semuanya bermula masa zaman saya belajar lah. Saya sebenarnya, kalau kawan saya Fali Adnan, saya daripada diploma nak masuk ke ijazah. Sepanjang tahun diploma tu, sepanjang tahun akhir sebelum kita nak pindah ke ijazah, saya cakap dia saya nak masuk advertising. Dia seronok, dia ada kawan nak masuk advertising. Oh seronok, ada geng masuk advertising sama-sama. Masa saya pilih last tu, tak tahu kenapa hati tu kata tak nak advertising. Ada dua pilihan, dulu saya pilih journalism masa tu. So itulah cerita mulanya sebenarnya. Betul bila masuk degree, okeylah mula nampak macam happy, seronok. Semester 4 tak silap saya, masa tu kita kena wujudkan satu naskah untuk UiTM, Jurnalis Shah Alam dipanggil. Masa tu dengan 10 subjeknya, saya pernah atas motor dan rasa nak nangis, fikir betul ke apa jalan yang saya pilih ni. Sebab masa tu memang terlalu sibuk. Satu subjek nak kena keluar cek berita dan sebagainya. Kemudian ada lagi 9 subjek nak kena buat. Masa tu masih fikir, rasanya salah. Lepas tu saya telefon mak, saya tanya macam mana. Mak cakap, tak apalah, sekarang belajar ada 10 subjek. Nanti bila dah kerja, satu benda je kena buat. Tak boleh fikir 10 subjek yang lain. Jadi dari situ dah saya fikir, okey tak apalah, mungkin inilah jalan yang mungkin Allah dah tentukan untuk saya dan sebagainya. Dan sampai sekarang alhamdulillah, saya tak sangka sebenarnya 13 Februari 2013 saya berdaftar dengan Sinar Harian dan sekarang sudah pun 30 Mei 2022 saya masih lagi menjadi seorang wartawan. Kalau dulu menulis di akhbar, kini menulis di web dan juga TV. Jadi satu perkara yang berbeza, perkara yang cabaran baru, namun sesuatu yang menggembirakan dan boleh saya katakan saya tidak langsung salah memilih jalan terjun ke dalam bidang kewartawanan ini. Satu dunia kenal Ridauddin. Malaysia baru, insyaAllah Malaysia baru. TV kan? Itu cerita Ridauddin berkaitan ni. Sebab ia berkaitan juga dengan sempena Hari Wartawan semalam. Sama Hari Wartawan saya ucapkan kepada Ridauddin. Tak menyesal kan? Tak menyesal langsung. Sikit tak menyesal. Okey, ini cerita politik. Cerita politik ni antara kegemaran juga rakan-rakan wartawan. Betul. Banyak yang cerita-cerita politik. Kadang-kadang ada juga yang kita tahu, oh orang ni kita tak kenal, oh dia ni pakar sikit ni, parti politik ni, dia ni pakar sikit parti politik ni, so dia tahu antara info-info tertentu kan. Jadi hari ini kita nak cakap pasal pemilihan PKR 2022. Kalau ikutkan semalam proses pengundian semula pemilihan diadakan dan telah pun selesai dilaksanakan di semua cabang, dan juga serentak dengan itu keputusan keseluruhan pemilihan peringkat kebangsaan parti itu dah pun diketahui semalam. Jadi kita di portal dan juga di web Astro Awani kita ada letakkan pemilihan keadilan 2022 dan kalau kita dapat saksikan Datuk Seri Anwar Ibrahim calon tunggal presiden. Ini cerita dia, saya nak suruh Ridauddin yang sampaikan sebab dekat situ dah ada jumlah yang undi yang dapat kita saksikan. Betul Ustaz, kalau ikutkan dalam kita punya portal memang kita ada komplit di situ daripada timbalan presiden, naib presiden dan sebagainya. Jadi kalau mengikutkan trend apa yang berlaku sebenarnya, apa yang berlaku pada waktu ini, keputusan antarasmi Rafizi Ramli, insan yang ataupun individu yang sebelum ini memang dikatakan sebagai antara tokoh politik walaupun tidak lama dalam arena politik negara, namun beliau dikatakan sebagai antara tokoh, dan apabila membuat keputusan untuk comeback, berehat seketika dan kemudian comeback, ia sebenarnya memberi pelbagai cerita kepada ramai orang. Saya pernah ada juga bertemu dengan beberapa akar umbi dari beberapa parti. Sejujurnya mereka akui tindakan Rafizi Ramli itu seolah-olah mendatangkan cemas kepada mereka, kerana mereka tahu bahawa Rafizi ini adalah seorang strategis yang sangat baik. Jadi mereka tahu sekiranya Rafizi kembali kepada
PKR kembali aktif sudah pasti. Beliau bukan datang dengan kosong, sebaliknya beliau datang dengan membawa pelbagai strategi, pelbagai ilmu, pelbagai kajian yang telah pun dibuat. Dan menurut kepada apa yang dikongsikan, sebenarnya setakat ini Rafizi sudah pun mendahului bagi jawatan Timbalan Presiden dengan lebih 68,000 mengatasi Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang juga merupakan antara tokoh dan nama besar dalam PKR yang setakat ini memperoleh lebih 50,000 undi. Jadi itu bagi jawatan Timbalan Presiden. Ya, Isan. Ya. Rafizi ada membuat kenyataan media baru saja kita terima. 30 Mei 2022 katanya mengucapkan terima kasih dan juga rasa terhutang budi kepada semua anggota keadilan yang telah melaksanakan tanggungjawab memilih barisan pimpinan kanan bagi sesi 2022-2025 dan pemilihan kali ini berlangsung pada masa parti berada di persimpangan yang bakal mencorakkan arus politik negara yang untuk sedekad akan datang. Dan katanya lagi, kemunculan keadilan sejak era reformasi banyak membentuk kematangan politik rakyat dan keadilan tidak sentiasa menang pilihan raya, tetapi idea yang dibawa selalu menjadi titik tolak perubahan politik negara. Panjang lagi sebenarnya, tapi kita akan bawakan menerusi laman sesawang ataupun laman web astroawani.com dan juga menerusi siaran berita dan juga buletin-buletin berikutnya. Okey, itu cerita berkaitan Rafizi lah. Kita selit dengan kenyataan media yang baru kita terima. Rafizi cakap tadi bakal bercorak sedekat. Jadi sebenarnya kita boleh nampak daripada kenyataan itu sebenarnya plan itu ataupun strategi itu bukan hanya berkisar pada tahun 2022 sehingga 2025, tapi sebenarnya sedekat yang akan datang. Jadi anda bayangkan dengan boleh kata pengalaman Rafizi dan juga dengan ilmunya dan juga dengan barisan kepimpinan, ini antara yang menarik sebenarnya. Barisan kepimpinan selain daripada Presiden iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mungkin kita kata sudah pun veteran, kebanyakannya yang saya perhatikan adalah 40-an dan ke bawah. Jadi ini sebenarnya adalah satu lembaran baru ataupun dinamika politik baru di mana kita tahu undi 18 sudah pun hampir dilaksanakan sepenuhnya dan kemudian kita lihat parti-parti lawan seperti UMNO baru-baru ini meletakkan ramai calon muda dalam PRN dan sebagainya. Dan kemudian inilah antara mungkin yang dilakukan oleh PKR di mana mereka mengetengahkan ramai muka-muka baru, muka-muka muda, dan seperti yang kita tahu antaranya AMK melibatkan Adlam Adli yang memang kita seorang aktivis yang memang sangat popular di kalangan rakyat, bukan sahaja di kalangan ahli tapi juga di kalangan rakyat. Dan nampaknya beliau juga sedang mendahului dengan lebih 13,000 berbanding lawannya Fahmi Zainal. Jadi ini semua antara perkara yang mungkin akan mencorak bagaimana perjalanan PKR, bukan saya fikir untuk 3 tahun atau 4 tahun, tapi lebih kepada 10 tahun akan datang. Kerana kalau diikutkan apa yang berlaku pada hari ini, boleh dikatakan pemimpin-pemimpin yang disenaraikan hari ini sebenarnya banyak yang antara kejutan-kejutan yang berlaku. Contohnya Prabakaran di Batu menewaskan Tian Chua, seorang kita boleh kata otai. Kalau sebut PKR, kalau tak sebut Tian Chua memang rasa macam tak lengkap. Namun beliau berjaya menewaskan Tian Chua untuk jawatan ketua cabang. Jadi ini sebenarnya membuka lembaran bahawa mungkin PKR mahukan sesuatu yang baharu buat mereka dan juga rakyat sudah pastinya. Kalau saya tanya kepada saya, kalau saya sebagai ahli PKR, mungkin saya boleh katakan saya mengharapkan PKR atau keadilan dapat menerajui parti dengan baik dan sebagainya. Namun sebagai rakyat Malaysia, kita buang ke tepi parti dan sebagainya. Sebagai rakyat Malaysia, saya sebenarnya mengharapkan sesebuah parti atau apa saja pemimpin yang mampu membimbing Malaysia ataupun membawa Malaysia ke arah yang lebih jauh ke hadapan, bukan hanya bergantung kepada beberapa sistem sedia ada, namun juga bergantung kepada sistem ataupun plan-plan untuk masa hadapan. Sebagai contoh, kita mungkin boleh menerajui ruang angkasa dan sebagainya. Sebenarnya itulah apa yang dilakukan oleh negara jiran seperti Indonesia dan sebagainya. Jadi itulah kita harapkan. Ini mungkin dari segi parti, namun sebagai rakyat Malaysia, saya mengharapkan apa yang berlaku dalam parti, tak kira parti apa pun, bukan sahaja keadilan dan sebagainya, membawa kepada kebaikan untuk Malaysia dan seterusnya untuk rakyat Malaysia. Yang seperti yang Ridauddin sebut tadi, Presiden tu 4 orang, Amiruddin Syari, Chan Lik Kang, Nik Nazmi, Nik Ahmad dan juga Aminuddin Harun. Ketua AMK yang dinyatakan oleh Ridauddin tadi, Adam Adli, 13,650 dan juga Muhammad Kamil bin Muhammad Munim dengan 12,943. Kalau ketua wanita pula, kalau kita boleh saksikan, siapa Ridauddin? Ketua wanita kita ada Adun Selangor iaitu Rodzai Ismail yang sudah pun mendahului senator, tapi tak banyak sebenarnya kalau ikutkan ni dua-dua 21,000. Cuma bezanya Rodzai 21,962 dan Fadlina Siddiq seorang senator yang memang lantang bersuara, lantang mengutarakan idea, pelbagai idea dan sebagainya. Sama juga dengan Rodzai Ismail, Fadlina kini memperoleh 21,502 unit. Tidak jauh. Jadi mungkin kita akan lihat pengumumannya akan diumumkan pada 25 dan 26 Jun. Angka-angka ini adalah tertakluk pada aduan dan
kemantahan yang mungkin akan dikemukakan selepas ini. Jadi dalam timbalan Ketua Wanita juga kita melihat bagaimana Juwairia Zulkifli mendahului dengan 17,000 berbanding Napsiah Khamis 14,000. Jadi ini antara muka-muka yang mungkin akan mengemudi PKR pada beberapa tahun ke datang. Namun menarik sebenarnya, selain daripada timbalan presiden, kita boleh ceritakan juga di mana naik presiden sebenarnya apabila beberapa nama besar termasuk Fahad Wafa Salvador daripada Perak datang ke Gombak, kemudian mungkin ingin merombak ataupun ingin mengubah pendirian orang Gombak, namun orang Gombak tetap memilih Amiruddin. Dan ini kita lihat beliau di tangga ke-6. Pertamanya Amiruddin Syahri, kemudian Charlie Kang, Nik Nazmi, Nik Ahmad, dan kemudian Amiruddin Harun iaitu Menteri Besar Negeri Sembilan. Ada juga nama besar seperti Ahmad Fahmi bin Muhammad Fazil atau kita panggil dengan Muhammad Fahmi Fazil, Ahli Parlimen Lembah Pantai, Abdullah Sani Abdul Hamid, Ahli Parlimen Kapar, dan kemudian Fuzah Saleh Kuantan, semuanya turut bertanding. Dan pastinya Syamsul Iskandar Muhammad Akin yang sebenarnya tak silap saya tewas di Hang Tuah Jaya. Jadi itu antara beberapa nama yang dan juga kejutan-kejutan yang berlaku dalam PKR. Dalam pemilihan kali ini sebenarnya kejutan terlalu banyak, bukan hanya sekadar Rafizi bertanding dan memang mungkin ramai yang jangka beliau akan menang. Namun banyak sebenarnya yang perkara-perkara kejutan-kejutan yang berlaku. Yang paling besar saya rasa mungkin boleh dikatakan bagaimana seorang otai PKR Tian Chua tumbang di Batu. Itu antara perkara yang saya fikir yang mungkin paling besar, yang sebenarnya memberi satu signal kepada bukan saja PKR namun kepada parti lain untuk tunjukkan bahawa PKR ada satu signal yang mereka bagi untuk tunjukkan bahawa ini perubahan yang kami mahukan dan ini kami akan terus ke depan. Ini antara percaturan politik juga untuk dan juga menjelang PRU ke-15. Mungkin dalam setengah minit kita tinggalkan sedikit berkaitan dengan PKR ini, tetapi menjadi seorang wartawan sebagai seorang Ridauddin, bila kita bercakap berkaitan dengan politik dan sebagainya, bagaimana untuk kita seimbangkan, tidak terarah kepada satu politik semata-mata, tetapi kita menyampaikan berita itu secara adil, tak kisahlah daripada mana-mana parti politik. Macam mana ini antara tugas berat yang didepani oleh seorang wartawan. Yang penting kena neutral, pada saya lah kena neutral, dan paling penting jangan daftar dengan mana-mana ahli parti politik. Itu paling penting. Kalau kita dah berdaftar, tentu kecenderungan kita akan berbeza. Saya dulu pernah juga dilabel sebagai lidah PAS. Orang PKR pernah melabel saya sebagai lidah BN. Orang BN pernah melabel saya sebagai lidah PKR. Jadi apabila semua orang melabel saya sebagai lidah itu, jadi saya menang. Saya fikir saya menang kerana saya buat kerja dengan betul, kerana semua orang melabel saya sebagai lidah, sedangkan saya menyampaikan, saya tidak mengikut mana-mana parti atau mengikut mana-mana tekak pada masing-masing. Saya hanya menyampaikan berita, dan kalau nak panggil saya apa, panggillah. Saya akan tulis apa saya nak tulis, saya tulis. Betul. Dan ia pasti saya akan tulis dengan neutral. Saya tidak memihak pada mana parti dan saya takkan spin, insya-Allah. Takkan spin. Ini antara ayat popular juga ni, spin berita, spin story dan sebagainya. Apapun itu cerita dan juga laporan kami bawakan kepada anda, juga seorang wartawan liputannya, tetapi dalam masa yang sama kami sampaikan berita dari semasa ke semasa. Terima kasih Din. Terima kasih kepada anda yang menonton. Sekian dulu cerita saya, Ihsan Ayat. Assalamualaikum. Jumpa lagi.